ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kita pada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Ta'ala bagi, hakikatnya Allah yang himpun dengan kita dalam majlis ni, menyempurnakan perintah Allah, salat fardu maghrib berjamaah. Perkara ni akan jadi sebuah detik manis di negeri akhirat nanti. Tak ada perkara yang kita akan rasa lebih manis di akhirat melainkan hari-hari yang kita lalu atas dunia ni dengan ketaatan kepada Allah. Sebab tu bila Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi SAW nak hantar pergi ke Yaman, di hujung-hujung hayat Nabi, Nabi pegang tangan Sayyidina Mu'adz sambil jalan hantar Sayyidina Mu'adz untuk meninggalkan bumi Madinah. Macam-macam nasihat Nabi bagi, macam-macam soal jawab antara Nabi dengan Sayyidina Mu'adz ibn Jabal. Dan Nabi pesan satu pesan, supaya Sayyidina Mu'adz jangan pernah tinggalkan doa ni. Dan doa ni kita semua dah hafal dah, tuan-tuan perempuan sekalian, kita dah hafal lah. Cuma kadang-kadang taufik nak amal tu. Nabi pesan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, jangan pernah tinggal doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan tinggal doa ni. Ya Allah, bantu aku untuk mengingatimu, bersyukur kepadamu, dan percantikkanlah amalan aku, percantikkanlah ibadat aku. Sebab tak ada amal yang Allah Subhanahu wa ta'ala terima melainkan amal yang paling cantik. Sebab tu kita tak tahu, daripada seluruh amal yang kita buat atas muka bumi ni, tak tahu hak mana satu hak paling cantik. Sebab tu di dalam Mustadrak Al-Hakim, Al-Imam Hakim membawakan sebuah kisah berkenaan satu orang sahabat Nabi, Sayyidina Ka'ab ibn Zuhair radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, ni di bulan Maulid ni kita duk dengar qasidah, duk dengar bacaan-bacaan Maulid, hakikatnya untuk menghadirkan rindu dan cinta pada Nabi. Sayyidina Ka'ab ibn Zuhair ni penyair, satu orang yang dulunya menciptakan syair untuk menghadirkan kebencian manusia kepada Nabi. Sebelum Islam, syair-syair Sayyidina Ka'ab ibn Zuhair semua ke arah untuk orang ramai benci Nabi SAW. Saya minta maaf, kita kadang-kadang tak kenal orang tiba-tiba benci. Kenal tak pun, tengok lalu ke profil kita, ini macam sengit nampak ni, tiba-tiba benci, tak pernah sembang pun, tak pernah tegur pun,
Tapi kerana satu benda yang kita nampak macam canggah dengan apa yang kita rasa betul, benci tu, hakikat kita tak tahu pun ada di media sosial tu, duk kita tengok ni betul ke tak benda tu jadi. Tuan-tuan, inilah zaman fitnah yang cukup hebat. Sayyidina Ka'ab ibn Zuhair hanya dengar-dengar yang berkenaan dengan Nabi SAW daripada pembesar-pembesar Quraisy yang akhirnya menyebabkan dia pun turut membenci Nabi dan buat syair ajak orang benci Nabi. Bahkan ada sahabat tawarkan diri kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku penggal leher Ka'ab bin Zuhair. Tuan-tuan, ni sifat Nabi kita. Berapa orang tuan-tuan yang ditawarkan untuk dibunuh kerana menghina Nabi SAW. Suhaib bin Amr, Sayyidina Umar pernah kata, ya Rasulullah, seandainya Tuan izinkan untuk saya patahkan rahang lewat keluar pada mulut dia. Kuat pidato untuk benci Nabi, ajak orang benci Nabi. Ka'ab bin Zuhair pun macam tu. Tahun ke-8 Hijrah, ketika mana Fathul Mekah, Nabi SAW memaafkan semua orang di kota Mekah yang pernah membenci dan memusuhi Nabi. Mereka dipanggil Thulaqa, orang yang dibebaskan daripada apa yang sepatutnya dikenakan ke atas tawanan. Itu. Okay. Antara yang masuk Islam lambat ialah Sayyidina Ka'ab ibn Zuhair. Al-Imam Hakim menyebutkan dia hadir di depan Nabi SAW bersama dalam majlis para sahabat ridwanullahi ajma'in, dan dia minta izin pada Nabi untuk baca syair. Sebelum ni dia buat semua syair benci Nabi, ni kali ni dia buat satu syair khusus untuk Nabi. Daripada orang yang dulunya membenci Nabi kerana dengar ya cakap orang pasal Nabi, tetapi apabila bersama dengan Nabi, duduk dengan Nabi, melihat akhlak Nabi, akhirnya jatuh hati pada Nabi. Sebab tu kerja saya dan tuan-tuan sekalian untuk memperkenalkan umat ni tentang Nabi kita SAW. Tak cukup dengan Michael Hart yang tulis buku The Most Influenced Person in the World, yang nombor 1 siapa dia? Rasulullah. Dan anak-anak ramai letak nama Muhammad, mesti depan Muhammad Arif, Muhammad Syafiq, Muhammad sekian-sekian. Sebab apa? Kita mengenal inilah orang yang sepatutnya diidolakan. Tuan-tuan, Ka'ab ibn Zuhair telah menulis syair khusus untuk Nabi. Kalau tuan-tuan rajin balik malam ni, tuan-tuan type dekat YouTube Banat Su'al. Ini syair yang cukup panjang yang ditulis khusus untuk Nabi SAW. Dulu punya syair bukan macam zaman sekarang punya lagu-lagu. Zaman sekarang punya lagu pun kita dengar tuan-tuan, kadang-kadang kita terpesona, tapi berapa lama kita boleh dengar? Sebulan, 2 bulan, setahun, lama-lama kita dah jam dah. Bosan, tak ada lagu lain, tak boleh tukar lagu, dah jam dah, banyak kali dengar, boring. Tuan-tuan, syair-syair yang ditulis, Masya Allah. Sayyidina Ka'ab ibn Zuhair telah tulis syair Banat Su'ad, dan ketika tu dibacakan di depan Nabi, di dalam Masjid Nabawi, di dalam majlis para sahabat. Dia berdiri dan para sahabat tumpukan perhatian. Syair tu panjang. Maka bila dibaca satu, pada mula-mula semua para sahabat tumpukan perhatian, tapi lama-lama sebahagian dah sembang sana sembang sini. Biasa kuliah ni kalau pi sampai 4 jam tuan-tuan, syahid tuan-tuan. Hak cakap ni macam syok hak duk dengar ni kata bila nak habis. Aduh, kata jam tu, astagfirullahalazim, dan boleh mikrofon dia tak berhenti dah. Ni tuan-tuan, para sahabat ridwanullahi ajma'in dah mula bersembang, cakap, Nabi masih pada Ka'ab ibn Zuhair. Sehingga pada satu baris syair tadi, Nabi tepuk paha sahabat kiri kanan, dan dia dengar. Seluruh sahabat telah meletakkan perhatian mereka kepada Ka'ab bin Zuhair. Itulah baris yang menyebabkan akhirnya Nabi telah bangun berdiri. Innar rasul nurun yustadha
muhannadun min suyufillahi maslul. Berdiri Nabi pergi dekat Ka'ab bin Zuhair. Nabi kata, wahai Ka'ab, hadiah. Tuan-tuan, Nabi SAW hadiahkan rida Nabi yang Nabi duk pakai itu pada Ka'ab bin Zuhair. Tuan-tuan duk ingat kita konsert ke orang duk main bagi pengerus ke artis. Tuan-tuan, yang bagi ni bukan siapa-siapa, melainkan itulah khairil anam, makhluk yang terbaik yang Allah Ta'ala ciptakan atas muka bumi ini. Innar rasula nur. Inilah Rasul yang mana cahayanya yustada'u bihi, dengannya telah diterangi segala alam semesta. Muhannadun min suyufillahi maslul. Pedang yang begitu hebat, yang dijadikan terhunus daripada pedang Allah. Tuan-tuan, Nabi SAW tak geleng kepala, tak kata apa bid'ah. Astaghfirullahalazim, la haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan, Nabi bangkit kan, Nabi bagi. Disebut Al-Imam Hakim rahimahullah, Nabi bagi rida kepada Sayyidina Ka'ab ibn Zuhair, mengalir air mata dia. Aku tak tahu apa amal yang aku buat, kata Ka'ab, yang boleh aku bentang di akhirat di depan Allah Ta'ala, yang Allah terima, tapi aku yakin hak ni Allah terima. Tuan-tuan, bahkan diceritakan bahawa Abu Sufyan pernah tawarkan kepada Ka'ab bin Zuhair nak beli dengan puluh ribu dirham. Ka'ab kata, dah. Ini Nabi hadiah kat aku. Nabi hadiah kat aku. Mendapat hadiah daripada kekasih itulah satu benda yang paling mahal. Macam mana mereka menghadirkan sifat cinta macam ni sangat pada Nabi SAW. Tuan-tuan, tidak ada manusia di atas muka bumi ni yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu hebat ujiannya lebih pada Nabi kita. Dan macam mana kekuatan yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi kita, sepatutnya kekuatan yang sama kita bersandar supaya kita dapat kekuatan macam Nabi kita. Tuan-tuan, ketika tu, zaman tu ialah zaman Al-Quran sedang diturunkan satu persatu. Ketika Nabi SAW dalam keadaan lemah saja, terus Allah Ta'ala hantar Jibril AS untuk motivasikan Nabi dengan ayat Al-Quran. Apa yang Allah ceritakan daripada ayat-ayat Al-Quran? Allah ceritakan tentang perkara yang jadi di masa dulu, orang-orang yang telah lalu mujahadah yang sama seperti mana yang sedang Nabi lalu. Sebab tu kekuatan Nabi ialah dengan bersandar kepada Al-Quran. Allah dah siapkan hati lelaki ni, Allah dah siapkan hati Nabi daripada kecil untuk menampung sebuah keadaan bebanan yang cukup berat, yakni Al-Quran. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, qawlan thaqil, sebuah perkataan yang sangat berat. Sebab tu kata Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, dia penulis wahyu Nabi. Sayyidina Zaid bin Thabit kata, di mana aku ni orang yang mengetahui setiap ayat Al-Quran, di mana ayat itu turun, kepada siapa ayat itu turun, tentang apa ayat itu turun, semua di bawah pengetahuan aku, kata Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sebab dia ialah penulis wahyunya Rasulullah. Abang dia siapa dia? Hasan bin Thabit. Dan Zaid tulis wahyu, abang tulis apa? Abang tulis qasidah. Dan tuan-tuan dengar lagu Ajmalu min kalam, bisa dengar lagu apa nama, saya tak hafal lah. Itu syair yang ditulis oleh siapa? Hasan bin Thabit. Abang penyair, adik ahli Al-Quran. Dua-dua dicintai oleh Nabi SAW. Nabi dapat hadiah dua orang wanita Mesir, dan salah seorang ni Maria Al-Qibtiyah, yang akhirnya menjadi hamba perempuan Nabi SAW daripada beliau lahirnya Ibrahim bin Rasulullah. Yang seorang lagi Nabi hadiah kat siapa? Hasan bin Thabit. Nabi mencintai mereka. Kata Zaid bin Thabit, satu ketika aku berada dekat dengan Nabi. Ketika tu lutut aku berada di bawah paha Nabi. Nak kata rapatnya Sayyidina Zaid bin Thabit masa tu, paha lutut Zaid bin Thabit ni ada bawah paha Nabi. Mai Sayyidina Abdullah ibn al-Ummi Maktum bertanyakan tentang satu perkara. Ketika tu berpeluh dahi Nabi, berubah wajah Nabi. Ketika tu wahyu telah turun kepada Nabi, sehingga kan ketika mana paha Nabi menekan pahaku, kata Sayyidina Zaid,
aku rasa hampir patah paha aku. Nak kata beratnya Al-Quran turun. Ketika mana Hajjatul Wida' Nabi berada di Namirah, ketika mana Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah kepada para sahabat di atas unta Nabi Al-Qaswah, ketika itu turun ayat Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat ini turun surah Al-Ma'idah ayat nombor 3, ayat nombor 2. Tuan-tuan, apa yang jadi kat unta Nabi? Terduduk unta. Unta ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kaki dia, ni ialah binatang yang boleh berjalan dengan hebat, jauh perjalanan dia tanpa minum air. Makanan unta apa dia? Capati cicah dengan kari. Dak tu orang la bagi dia makan pi lah. Unta ni tuan-tuan bagi capati pun dia makan, tuan-tuan bagi biskut kering pun dia makan. Ni unta. Tapi kalau tengok unta liak-liak ni makan apa? Tuan-tuan tahu tak dia makan kaktus? Bukan buah kaktus kan. Buah kaktus tu ada duri-duri halus. Saya tengok buah kaktus, ada musim kaktus dekat Taif. Saya pergi, saya tengok, masya-Allah, buah kaktus kita ni yang perak kan. Tengok buah kaktus, pegang buah kaktus ni, pegang, masya-Allah, macam ni rupa buah kaktus. Makan rasa macam dragon fruit sikit pun ada ni. Cuma biji dia keras, letak balik. Letak balik tuan-tuan. Lepas tu kita duk pegang cawan. Ish, apa pedih tangan ni? Rupanya dia ada duri-duri halus macam bulu kan. Habis terbenam dalam jari kan. Tu dia kan, seminggu makan nasi kan, ada duri kat jalan tangan. Tuan-tuan bayang, unta boleh kekah lagu tu. Bukan kata buah kaktus, dengan pokok-pokok kaktus tuan-tuan, unta punya makanan. Sebab tu Allah firman dalam Quran, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat bagaimanakah unta diciptakan? Ajaib. Kaki dia bukan macam kaki kuda. Kuda dia nak kena gosok kaki tu, lepas tu letak besi tu. Unta kaki dia lebar supaya boleh berjalan dengan mudah di padang pasir, menyempurnakan. Kalau tuan-tuan belajar fizik, P equals to F over A, ingat lagi tak? Fizik dia kata 4 bab pressure. Pressure, tekanan sama dengan daya bahagi dengan luas permukaan. Jadi luas permukaan berkadar songsang dengan tekanan. Allah Ta'ala cipta unta lebar kaki dia, kuat kaki dia. Tapi bila ayat Quran turun, terduduk juga unta. Nak kata beratnya ayat Al-Quran ni, sehingga sampai hari ni akhirnya ayat Al-Quran ni pun menjadi berat juga dan beban untuk sebahagian daripada kita. Nak baca Quran berat, malas. Bukan, nak baca ni tak terbaca. Esok lah baca, esok lah baca, esok. Seminggu dah lah kali tak baca Quran. Tuan-tuan, Quran inilah mukjizat yang menjadi kekuatan kepada Nabi SAW. Setiap ujian yang datang kepada Nabi, Allah Ta'ala kuatkan dengan Al-Quran. Allah datangkan kisah-kisah ujian orang yang terdahulu. Allah datangkan kisah. Tuan-tuan kalau buka surah Ali Imran, ayat nombor 42, Allah cerita dekat Nabi SAW tentang satu orang manusia yang diuji dengan ujian yang sangat teruk, untuk Nabi ambil kekuatan dan bekalan. Wa in qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ketika datangnya malaikat Jibril kepada Maryam alaihissalam, dan malaikat Jibril bagi tahu kepada Sayyidatuna Maryam, wahai Maryam, Allah pilih kamu, Allah nak sucikan kamu, dan Allah pilih untuk mengangkat darjat kamu daripada seluruh wanita sekalian alam. Kita kalau dapat surat promotion, naik pangkat, seronok ke sedih? Seronok tuan-tuan. 18 tahun dah kerja, tiba-tiba dapat surat naik pangkat. Allahu Akbar, seronok tuan-tuan, naik pangkat. Ni bukannya bos tuan-tuan, Jibril mai turun hantar beritahu dekat Sayyidatuna Maryam, Allah nak angkat kamu, nak suci kamu dan angkat kamu melebihi seluruh wanita sekalian alam. Ibu-ibu semua, kita dengar sungguh-sungguh apa yang berlaku kepada Sayyidatuna Maryam. Dan Jibril AS cerita pula kaedah.
Bila Allah Ta'ala nak angkat darjat kamu, pasti akan berlaku proses untuk mengangkat darjat tu. Mesti akan ada proses penyucian tu. Dan bila datang proses tu, apa nak kena buat? Jibril pesan kepada Sayyidina Maryam, Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, ketika datangnya apa yang Allah Ta'ala nak buat nanti, taatlah pada Allah, taatlah kepada Tuhan kamu. Wasjudi, bersujudlah. Warka'in, rukuklah. Ma'ar raki'in, dengan orang-orang yang Allah perintah untuk rukuk. Perintah apa ni? Salat. Bila ujian datang, masalah datang, musibah datang, apa benda yang paling utama sekali? Salat ni. Ini senjata, silah. Ini senjata. Tuan-tuan, kita pun kalau kena uji tu kawan mai, antara benda yang paling kita geram sekali bila kita kena uji, kawan kita mai tepuk belakang, sabar. Hang tak kena, hang boleh kata sabar. Aku buh nampak kata, duk sabar. Aku tahu lah. Kadang tuan-tuan, yang suruh sabar ni bukan kawan kita. Allah firman dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, Ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kepada Allah Ta'ala dengan pertama sabar, yang kedua salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Yang suruh sabar, yang suruh salat siapa dia? Allah. Untuk siapa? Orang beriman. Sebab tu tuan-tuan kalau buka Quran, tuan-tuan dengar je, tuan-tuan baca je ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Pause stop. Kalau tak faham bahasa Arab, tuan-tuan pergi cari terjemahan cepat-cepat. So ada benda penting yang Allah Ta'ala nak sebut lepas daripada Allah Ta'ala panggil wahai orang beriman. Khusus untuk orang beriman, dengar betul-betul, ambil iktibar betul-betul. Ini peringatan yang paling berguna untuk setiap orang beriman untuk hidup atas dunia ni. Tuan-tuan buka Quran, dengar je, baca je ya ayyuhalladzina amanu, pause. Ada benda penting Allah Ta'ala nak beritahu. Tuan-tuan, Allah beritahu dekat Sayyidatuna Maryam untuk bahawa Allah nak angkat, Allah nak sucikan, dan Allah Ta'ala nak angkat dia di kalangan seluruh wanita sekalian alam. Dan Allah Ta'ala bagi juga jalan untuk berjaya dalam proses tu. Yang pertama sekali, taat pada Allah. Benda yang paling susah tuan-tuan untuk buat ni, taat. Iblis laknatullah alaih disingkirkan sebab tak boleh nak taat. Sebab tak boleh nak taat. Kehilangan ketaatan menyebabkan kita memperolehi kehinaan atas dunia dan akhirat. Sifat satu orang hamba taat. Apa makna kehidupan kita atas muka bumi ini? Maksud dan makna kehidupan kita atas muka bumi ini untuk jadi hamba je. Ma khalaqatul jins, tidak kami menciptakan jin, wal ins, dan manusia, illa liya'budun, melainkan untuk jadi hamba. Bukan nak jadi siapa-siapa, jadi doktor tapi hamba, jadi engineer sebagai hamba, jadi cikgu sebagai hamba, jadi siapa pun jadilah, tapi ingat kamu hamba. Tugas dan sifat hamba apa dia? Taat. Kan senang, susah. Satu Allah Ta'ala letakkan kehidupan Nabi kita sebagai satu uswatun hasanah, contoh yang paling baik, kerana Nabi ialah orang yang dilalui ujian yang hebat, dan Nabi ialah orang yang paling taat dalam ujian. Susah tuan-tuan. Allah sambung ayat tadi, apa dia? Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wahai Muhammad, itulah cerita yang kami datangkan kepada kamu, sedangkan masa berlakunya perkara tu kamu tak ada. Ketika Maryam diuji, wahai Muhammad, kamu tak ada dengar apa yang kami nak sampaikan kepada kamu tentang wanita, tentang manusia yang kami jadikan proses untuk diangkat darjat atas muka bumi ini.
Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum. Kamu pun tak ada ketika mereka mengundi nak cabut pen. Siapa dia yang paling layak untuk jaga Maryam alaihissalam? Maryam binti Imran, isteri Imran, Hannah. Walaupun tak sebut dalam Quran, tapi disebut dalam kitab tafsir, itulah isterinya Sayyidina Imran alaihissalam. Imran kahwin dengan Hannah dengan harapan Hannah nanti beranak dapat anak lelaki. Dan dinazarkan anak yang dia dapat ni untuk duduk dalam masjid, menjadi orang yang menjadi asbab kebaikan kepada agama. Hidup ni bukan berkenaan dengan apa yang kita nak, tapi kita sedang melalui apa yang Allah nak. Kalaulah hidup ni berkenaan dengan melalui apa yang kita nak, tuan-tuan, banyak benda yang kita nak sebenarnya sepatutnya kita dapat, tapi tak dapat. Sayyidatuna Hannah nak anak laki, hak lahir siapa? Anak perempuan. Allah dah nazar tadi. Nak letak anak tu dekat mana? Dekat masjid. Maka dibinalah sebuah mihrab untuk diletakkan Sayyidatuna Maryam menyempurnakan nazarnya Sayyidatuna Hannah alaihissalam. Maka duduklah Siti Maryam dalam tu. Cuma ni siapalah ni nak jaga ni? Maka mereka pun mengundi. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yaqtasimun. Dan masa mereka duk berkelahi bertengkar siapa yang paling layak jaga Maryam, masa tu pun kamu tak ada, wahai Muhammad. Tuan-tuan, seluruh keluarga ni keluarga taat belaka. Sayyidatuna Hannah dapat anak perempuan, ada tak disalahkan siapa-siapa? Allah, anak perempuan pula, anak lelaki ni macam mana ni? Dah cancel nazar tadi, dah. Mereka hidup dengan meletakkan hati mereka untuk Allah. Apa yang jadi, maka itulah kehendak Allah, dan itulah sepatutnya apa yang aku perlu inginkan terhadap diriku, walaupun tak kenal dengan apa yang aku inginkan. Itu Allah sebut dalam Quran. Wa 'asa an taqrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu benci itu benda tu, tapi benda tu baik untuk kamu. Wa 'asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kamu sayang, suka dengan satu perkara, tapi benda tu tak baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah tahu apa yang kamu tak tahu. Allah Ta'ala sentiasa tahu apa yang lebih baik untuk kita, dunia kita, agama kita, akhirat kita. Sebab tu orang yang paling cerdik ialah orang berkawan dengan takdir. Kawan dengan takdir. Kadang musuh dengan takdir ni yang menyebabkan kita stres. Bermusuh dengan takdir menyebabkan kita tension, depres, tak puas hati, rasa nak bunuh diri, tak tahan, sakit, beban. Kelah kali kita rasa mati tu ending. Akhirnya ambil pisau toreh tangan, ambil pisau toreh tengkuk, ambil kain ikat kat kipas gantung. Kita jam, kita rasa ending kehidupan ni, maka ending masalah. Tuan-tuan, ramai yang berlaku macam tu. Hatta yang mengaku Islam dan beriman pun akhirnya penghujung macam tu. Saya pesan kat diri saya sendiri, ikat hati kita dengan Quran, hadir mengenal Nabi dan jalan kehidupan Nabi. InsyaAllah kita akan lega, kita akan rasa tenang. Tuan-tuan, ada orang minta maaf, ada pepatah Urdu kata, ab to gabra ke kehte hai ki mar jayenge, mar ke piche nifaya to kidhar jayenge. Kena stres sikit, kata nak mati, mulut duk ratib nak mati, baik mati. Dia pun tak tahu lepas dia mati apa benda yang Allah sedia kat dia untuk akhirat nanti. Tuan-tuan, penghabisan sengsara dunia memang mati. Ini penghabisan dunia ni. Tetapi akhirat tak ada penghabisan dia. Yang senang-senang sampai bila-bila, yang hancur-hancur sampai bila-bila, tak ada lagi mati. La yadhuquna fiha al-maut illa al-mautatal ula wa waqahum 'adabal jahim. Dan
tak ada lagi mati, kata Allah, lepas mati yang kamu rasa atas dunia tu ya sekali mati, lepas ni tak mati dah. Lepas ni tak mati dah. Kalau kamu selamat daripada azab Allah, maka kami yang selamatkan kamu. Sebab tu kita minta daripada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala lalukan kehidupan kita dengan luaskan perasaan kita daripada ujian. Inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inilah perasaan Nabi. Apalagi Allah sambung tentang Sayyidatuna Maryam, satu kalimah, satu perkataan, satu berita yang lebih menghadirkan kerisauan pada Sayyidatuna Maryam. Allah sambung, "Idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin." Jibril sambung lagi. Jibril kata, "Wahai Maryam, aku nak sampaikan khabar gembira untuk kamu ni, bahawa kamu nanti akan dapat anak." Tuan-tuan, memang dapat anak ni khabar gembira. Tapi kalau tak menikah lagi dapat anak, gembira ke tak gembira? Tuan-tuan bayangkan macam mana Allah inginkan kita melihat dunia ni dengan sayup pandangan negeri akhirat. Allah sedang sampaikan kepada Sayyidatuna Maryam alaihissalam satu perkara yang bertentangan dengan hati dia, tapi itulah takdir dan ketentuan yang Allah nak jadi. Ubashiruk, khabar gembira untuk kamu hai Maryam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Macam mana Sayyidatuna Maryam nak lalu ni? Suatu Jibril alaihissalam dah bagi senjata tadi. Apa senjata? Apa jadi pun taat Allah. Apa jadi pun taat Allah. Mai macam mana pun taat Allah. Mai macam mana pun jaga solat, hubungkan hati dengan Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala lahirkan Nabi Isa alaihissalam. Tuan-tuan, inilah keluarga Ali Imran. Saya minta maaf kadang-kadang orang sebut nama surah. Saya minta maaf kadang-kadang sebut surah apa? Surah Al-Imran. Bukan surah Al-Imran. Surah Ali Imran. Surah ni tentang keluarganya Imran. Mereka semua mengorbankan perasaan mereka untuk redha Allah. Mengorbankan perasaan redha untuk redha Allah. Inilah kenikmatan yang paling tinggi. Saya minta maaf, saya masa dekat Bangladesh bulan 2, bulan 3 itu ada satu orang mufti duduk dengan kami. Mufti tu tanya soalan, dia kata, apakah nikmat yang paling rendah orang beriman? Orang beriman apa dia nikmat paling rendah? Kita depan ulama ni kita risau juga nak jawab ni, walaupun ni betul tanya balik tu mufti, apa mufti sab? Apa dia? Lah kali dia jawab. Dia kata nikmat yang paling rendah orang beriman ialah bahagia. Bahagia. Maknanya kalau orang beriman sampai lah tak bahagia lagi, nikmat paling rendah pun tak dapat lagi. Kalau orang tu mengaku dia beriman kepada Allah tapi hati dia tak bahagia, kerja stres, tension, depression, hakikatnya nikmat paling rendah tu pun dia tak dapat lagi. Sebab orang yang beriman dia tak perlu struggle untuk dapatkan bahagia. Orang beriman tak perlu susah payah untuk dapatkan bahagia. Allah janji dalam surah Al-Fat ayat nombor 4. Apa yang Allah sebut? Huwallazi anzala as-sakinah. Dialah Allah yang menurunkan bahagia fi qulubil mu'minin, pada hati orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk meningkatkan iman di atas iman yang memang dah ada dalam hati dia. Dia orang beriman ni Allah bagi bahagia kat dia. Di saat dia meyakini bahawa tiada Tuhan selain Allah, tiada berkuasa selain Allah, tidak bagi mudarat manfaat selain Allah, tidak bagi susah dan senang selain Allah. Selain daripada Allah semua makhluk dan tak boleh buat apa-apa, tak boleh bagi mudarat dan manfaat, tak boleh bagi selesa dan derita, tak boleh bagi apa-apa melainkan dengan izin Allah. Maka dia takkan kecewa dengan dunia. Dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu nak nikah, umur dah tua, jumpa dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dia disaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu ni orang Ansar. Jadi orang yang dah biasa dengan adat kebiasaan. Jadi Salman kata, Salman ni orang Parsi. Dia kata, wahai Abu Darda, boleh tak kamu jadi wakil untuk
meminang, aku nak menikah, tak ingin nak menikah dengan orang, satu orang wanita di hujung Madinah, sekian-sekian fulanah binti fulanah. Dia kata Abu Darda, boleh insya-Allah aku teman. Dibelikan barang untuk masuk meminang. Sampai di rumah bagi salam, lelaki tadi tengok dua sahabat Nabi, Salman Al-Farisi, Abu Darda datang. Dijemput masuk. Maka bila masuk duduk di dalam rumah, maka Abu Darda pun mulakan perbicaraan mewakili Salman Al-Farisi. Salman ni satu orang yang dicintai Nabi. Nabi kata Salman min ahlil baiti, Salman ni daripada ahli keluarga aku. Maka beruntung sangat siapa-siapa yang bersaudara dengan Salman. Ni kami datang ni ada hajat, ni Salman ni nak masuk meminang dengan anak kamu. Maka lelaki tadi kata, Masya Allah, satu kebaikan untuk kami, pinangan datang daripada Salman Al-Farisi, tapi apa pun nak kena mesyuarat dulu dengan anak perempuan aku, sebab dia yang nak menikah. Minta masa sah, tunggu sah. Maka lelaki tadi masuk mesyuarat dengan anak perempuan dia, mesyuarat dengan isteri dia. Tak lama dia keluar muka berkerut. Dia kata, wahai Abu Darda, ni berat aku nak beritahu ni. Anakku kata kalau yang masuk meminang ni Salman, dia tolaklah pinangan ni, dia tak setuju lah. Tapi kalau kamu Abu Darda yang nak nikah dengan dia setuju insya-Allah. Tuan-tuan, kalau kita lagu mana? Kita ni suruh member tolong masuk meminang, boleh ke dia? Tuan-tuan, hari tu juga kan kita blok WhatsApp, kita blok nombor dia kan. Dah ni. Oi kata, dia ni sehari hari tu putus darah kan. Ya Allah, aku yang duk sibuk nak minang hang dapat. Tuan-tuan, ni kita panggil kes hilang member. Tuan-tuan, Salman Al-Farisi muka tak berubah langsung. Abu Darda dah merah muka dia. Abu Darda tengok pada Salman, ya Salman, wallahi sikit pun tak ada niat aku nak meminang untuk aku pinang untuk engkau wahai Salman. Allah, sikit pun tak ada hajat untuk aku. Salman kata, wahai Abu Darda, tak payah minta maaf ke aku yang sepatut minta maaf ke engkau ni. Kenapa pula wahai Salman? Sebab aku tak ingin nikah dengan orang yang telah Allah takdirkan untuk engkau di Lauhul Mahfuz. Itu aku yang salah ni. Tuan-tuan boleh bayang macam mana mereka dengan keimanan dengan takdir ni. Sikit pun tak stres, sikit pun tak depres, tak ada sikit pengharapan pun terhadap bahagian pada dunia ni. Kalau kita ni tuan-tuan boleh makan pil tidur sekilo kan, biarlah aku tidur selama-lamanya. Seandainya tidur itu mengingatkan aku kepadamu di dalam mimpiku, lebih baik aku terus tidur. Tuan, jadi lagu kan. Ni kita punya jiwang yang salah pada orang yang salah ni. Maka kita telah buka satu pintu untuk masukkan kekecewaan dalam kehidupan kita. Azan ya? Masuk waktu dah. Kita berhenti azan saat, insyaAllah kita sambung sekali. Dengar saya masuk waktu awal 8.45 saya nampak dia letih. Tak okey, saya okey. InsyaAllah 10 okey.
Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung sikit lagi insyaAllah. Tuan-tuan, begitulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik." Kami datangkan kisah-kisah ketika mana masa tu kamu tak ada wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala nak kuatkan hati Nabi, nak beritahu wahai Muhammad, bukan kamu seorang lalu macam tu. Orang-orang yang nak dekat dengan Allah itulah jalan laluan dia. Nabi Zakaria akhirnya Allah Ta'ala pilih untuk jaga Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Apakah Allah hanya uji Sayyidatuna Maryam saja? Tak. Siapa saja yang nak dekat dengan Allah, proses disucikan, proses untuk diangkat martabat di sisi Allah, kena lalu ujian. Ada orang kata, "Ustaz, dulu saya hidup jauh daripada Allah, lepas tu saya buat keputusan untuk hijrah dekat dengan Allah. Saya ingat masalah makin settle, macam makin teruk aja jadi ni. Macam makin jam yang makin banyak masalah." Bukankah Allah firman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat nombor 2, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia menyangka yang dia akan ditinggalkan setelah dia mengatakan kami beriman, sedangkan dia belum diuji? Allah Ta'ala bagi ujian kat kita. Saya minta maaf, ramai orang selalu salah sebut. Dia kata Allah uji saya sebab Allah nak tahu iman saya tahap mana. Tak. Allah Ta'ala ialah Tuhan yang maha mengetahui, alimul khabir, maha bijaksana, maha mengetahui, maha halus, segala-galanya di bawah pengetahuan Allah. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi zatis sudur. Kamu cakap pelan, senyap, sembunyi, tak ada siapa dengar, ataupun kamu kuatkan segala perkataan kamu supaya semua orang dengar. Innahu alimun bi zatis sudur. Allah tahu apa yang dalam jantung hati kamu. Seorang-seorang Allah tahu. 8 bilion manusia lah ni tuan-tuan, nak sedang hidup dengan kita tanpa perlu Allah uji siapa-siapa,
tanpa perlu Allah hantarkan musibah dan ujian pada siapa-siapa. Allah tahu iman kita tahap mana. Allah tahu iman seorang-seorang tahap mana. Habis itu pasal Allah uji juga. Allah uji bukan sebab Allah nak tahu, tapi Allah uji sebab Allah nak bagi tahu kita yang tak tahu ni. Hak yang tak tahu bukan Allah tak tahu kita. Kita rasa, masya-Allah aku ni alhamdulillah boleh masya-Allah pakai jubah ni. Masya-Allah main kuliah. Elok keluar je daripada kereta sekali main Myvi silang tu. Aku langgap. Lah tu je iman rupanya. Baru sikit dia Allah Ta'ala bagi. Nak rasa nak hayun orang dah. Ish. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sayang kita. Setiap orang yang dicintai oleh Allah itulah jalan dia. Nabi Zakaria alaihissalam apa ending dia? Apakah hidup dia lepas tu Masya Allah cantik, meninggal, wasiat? Dah lepas gerak dia terbelah dua Nabi Zakaria alaihissalam. Lepas bunuh Nabi Yahya anak dia. Apa yang jadi dengan Sayyidatuna Maryam alaihissalam? Allah bersihkan Sayyidatuna Maryam dengan fitnah dengan Nabi Isa alaihissalam. Apakah Nabi Isa alaihissalam lepas tu habis cerita sonok? Dah. Allah hantar lagi ujian pula pada Nabi Isa alaihissalam. Bahkan dalam masa yang sama dakwahnya Nabi Isa memperkenalkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa in qala Isa ibn Maryam ya bani Israel, ketika Nabi Isa bagi tahu pada kaum dia Bani Israel, inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ni rasul yang Allah utuskan ke atas kalian, musaddiqan lima baina yadayya min at-taurah. Allah Subhanahu wa taala hantarku untuk aku benarkan semua kitab-kitab terdahulu daripada kitab Taurat. Mubashiran bi rasul, dan Allah Taala hantarku untuk bagi khabar gembira tentang seorang rasul. Ya'ti min ba'di, akan datang setelah daripada aku. Ismuhu Ahmad, nama dia Ahmad. Allah, Nabi Isa cerita kat semua kaum dia akan datang Nabi yang terakhir. Falamma ja'ahum bil bayinat, bahkan Nabi ini akan menyampaikan bayan, akan memperjelaskan. Ini masjid bayan baru. Baru bayan ke bayan baru? Ke memperbaharui bayan? Tuan-tuan, Nabi hantar, Allah hantar Nabi ni untuk menyampaikan bayan, untuk bagi penjelasan, untuk ceritakan tentang apa? Tentang akhirat, tentang pentauhidan kepada Allah, betulkan balik maksud kehidupan yang salah daripada kehidupan zaman tu. Wa qalu, tapi apa mereka kata? Hadza sihrun mubin, sihir semua ni, sihir. Kataan ni sihir. Tuan-tuan, apa Nabi SAW buat pada mereka? Apakah Nabi SAW marah orang yang marah Nabi? Tak pernah sekalipun. Nabi kita nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Semalam, hari tu, 2 hari lepas kat Kampung Rawa, saya dah cerita sikit tentang silsilah. Hal ni saya tak ulang dah. Tentang tengok balik Kampung Rawa tu, tak tahu siapa buat live, dan tentang pecahan keluarga Abdul Manaf kepada 4 orang anak dia ni. Saya cuma nak bawa jalur yang pertama. Saya Abdul Manaf ada 4 orang anak. Anak pertama, anak kedua nama dia Hashim dengan Abdul Syams. Anak ketiga nama Al-Muttalib. Anak keempat nama Naufal. Saya cuma nak fokus pada anak sulung nombor 2 ni, kerana mereka ialah orang yang paling hampir. Mereka ni rapat. Syekh Ali Al-Jum'ah sebut ketika mana perbahasan berkenaan dengan ahli keluarga Nabi, dikatakan bahawa Hashim lahir dengan Abdul Syams ni kembar siam, tawaim siamiyah ni. Jari Hashim melekat kat dahi Abdul Syams. Ketika tu tak ada proses untuk memotong apa semua. Zaman tu tak ada moden. Apa lepas buat, lepas ambil pisau main potong lagu tu. Jadi jari Hashim berdarah, dahi Abdul Syam berdarah. Orang tua zaman tu kata,
pasti akan berlaku pendarahan, peristiwa berdarah yang cukup hebat di antara dua keturunan ni. Keturunan siapa? Keturunan Hashim dan keturunan Abdul Syams. Tuan-tuan, orang tua-tua dulu kata lagu tu ya. Tuan-tuan, kalau kembar seiras pun sama muka, apa lagi kembar siam? Kembar seiras ni tuan-tuan. Saya ada kawan dulu, sampai saya lupa nama mereka sebab kita duk panggil dia kembar kembi. Bukan kembar siam, dia beradik kembar, muka sama. Jadi masuk universiti sekali, susah nak ingat nama, lagi panggil seorang kembar, hak panggil seorang kembi. Nah, elok sampai tak ingat nama mereka. Tengok muka orang ni kembar ke kembi ni? Dua beradik kembar. Mana pi mesti dua orang ni ada. Mana kelab mesti dua orang ni ada. Hak yang tak tahan masuk universiti boleh masuk sekali, kos sekali, bilik sekali. La ilaha illallah. Saya tanya kabel ke apa ni boleh masuk sekali ni. Saja. Tuan-tuan nak beritahu, kalau kembar seiras pun tak boleh berpisah, apatah lagi kembar siam yang dipisahkan. Muka Hashim sebiji muka Abdul Syams. Mana ada Abdul Syams, itu ada Hashim. Hashim anak dia Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak dia Abdullah. Abdullah anak dia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Abdul Syams anak dia Umayyah. Umayyah anak dia Harb. Harb anak dia Sakhar. Biasa dengar nama Sakhar bin Harb. Sebahagian mungkin biasa dengar, sebahagian mungkin first time dengar. Ataupun nama kunyah dia Abu Sufyan. Abu Sufyan, mau semua dengar. Biasa dengarlah Abu Sufyan. Nama betul Abu Sufyan Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Ni Abu Sufyan. Daripada keturunan dia lah akhirnya wujud kerajaan Bani Umayyah. Daripada mana Bani Umayyah? Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daripada Umayyah ni lah maka keturunan tu keturunan Bani Umayyah. Sebab Abu Sufyan dapat anak nama apa? Muawiyah. Muawiyah dapat anak nama Yazid. Dia keturunan dinasti Umayyah mula. Jadi maknanya Nabi dengan Abu Sufyan ni tiga pupu. Toknya mereka ni kembang siam. Abu Sufyan ada kakak seorang. Kakak dia nama Arwa binti Harb bin Umayyah. Siapa dia Arwa binti Harb? Pernah dengar tak pernah dengar? Macam tak pernah dengar. Tu nama betul dia. Nama kunyah dia Ummu Jamil. Baru pernah dengar. Ummu Jamil. Siapa dia Ummu Jamil? Siapa Ummu Jamil? Isteri Abu Lahab. Jadi Ummu Jamil ni tiga pupu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suami dia siapa? Abu Lahab. Takkan Abu Lahab, siapa kata Abu Lahab benci Nabi? Abu Lahab yang paling gembira dan sayang bila Nabi lahir. Lahir saja Nabi sallallahu alaihi wasallam dia isytiharkan Abu Lahab cuti satu Mekah. Dibuatkan orang disembelih unta. Majlis maulid kita pun tak sembelih unta. Paling hebat pun kambing. Abu Lahab sembelih unta. Lagi sayang dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dia Utbah bin Abi Lahab dikahwinkan dengan Ruqayyah binti Rasulullah. Anak nombor dua nama Utaibah bin Abi Lahab dikahwinkan dengan Ummu Kalthum binti Rasulullah. Bukan setakat bapa menakan Abu Lahab bin Abdul Muttalib, tapi juga besan Ummu Jamil, tiga pupu. Rapat hubungan dengan Nabi SAW. Tapi jalur keturunan yang rapat ni daripada Abdul Syams, daripada Hashim, akhirnya kerana ego dan tak boleh nak terima kenabian Rasulullah, mereka sendiri jadi musuh Nabi SAW. Turun di Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahabin wa imra'atuh. Allah bukan cela Abu Lahab seorang, Allah cela Abu Lahab wa imra'atuh dan isteri dia tu. Tuan-tuan, isteri Abu Lahab ni pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq bawa dua ketui batu kat tangan. Lepas ayat ni turun, Ummu Jamil bawa dua ketui batu. Dan ketika dia nampak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan ketika tu Sayyidina Abu Bakar Siddiq duduk sebelah-sebelah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia kata apa?
Mana kawan kamu tu? Mana kawan kamu tu? Siapa dia Rasulullah? Padahal Nabi kat sebelah Abu Bakar Siddiq. Dia tanya Abu Bakar Siddiq, mana kawan kamu? Iz muzammama qad asayna wa amruhu qad abayna wa dinuhu qad qalayna. Orang tercela tu, kata Ummu Jamil, orang tercela tu kami tinggalkan. Perintah-perintah dia kami abaikan. Agama yang dia bawa tu kami tak pernah pedulikan. Kalau aku jumpa dia, wahai Abu Bakar, bagi tahu dekat dia, akan aku pecahkan mulut dia, sumbat dengan batu ni. Tuan-tuan, ni Ummu Jamil. Maka dia telah tinggalkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq heran dan tengok sebelah. Ya Rasulullah, apakah dia tak nampak kamu sebelah aku ni? Laqad akhadallah bi basarahu anni. Wahai Abu Bakar, Allah telah cabut pandangan dia daripada nampak aku tadi. Allah Ta'ala selamatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada segala kesakitan ujian. Sebab apa? Hak ni tak sakitkan Nabi sangat ni. Nabi tak rasa sakit sangat dengan apa yang sedang Nabi lalu daripada ujian-ujian ni. Nabi hati dia paling kuat, dan Allah kuatkan hati Nabi dengan segala ujian-ujian. Lahir tak ada ayah. Tengok orang lain pegang ayah, apa perasaan Nabi agak-agak. Duduk dengan mak 2 tahun, Allah ambil mak Nabi pula. Balik daripada Madinah lepas ziarah ayah dia, maka jadi yatim piatu. Duduk dengan atuk 2 tahun, Allah ambil atuk pula. Baru nak rapat dengan seorang, Allah ambil. Baru nak rapat dengan seorang, Allah ambil. Setiap orang yang ada hubungan rapat dengan Nabi, Allah ambil. Tuan-tuan, peperangan Badar berlaku pada Ramadan tahun ke-2 Hijrah. 4 bulan sebelum peperangan Badar berlaku, hujung Jamadil Awal, permulaan Jamadil Akhir, berlaku Ghazwah Zul Ushairah. Ghazwah Zul Ushairah ni apa dia ni? Abu Sufyan telah kumpulkan harta-harta orang Islam yang mereka tinggalkan ketika mana hijrah, nak bawa pergi ke Syam untuk dijual di Syam. Peristiwa ni berlaku sebelum Badar. Tuan-tuan, Nabi dapat maklumat yang bahawa Abu Sufyan akan melintasi Yanbu'. Tuan-tuan, lepas ni tuan-tuan dah ada visa turis. Saudi lah ni ada visa turis. Dulu visa umrah boleh pergi Mekah, Madinah, Jeddah, mana pun tak boleh pergi. Kalau nak pergi Taif kena apply, mohon tasrih. Kalau nak pergi Badar kena mohon tasrih. Dapat tasrih boleh pergi, tak dapat tasrih tak boleh pergi. Tapi law ni dah Allah Ta'ala mudahkan kita. Siapa saja ada visa turis setahun boleh pergi selama 3 bulan, multiple entry, pergilah ziarah. Daripada Madinah nak pergi ke Badar lebih kurang 150 km. Daripada Badar nak pergi ke Yanbu' lebih kurang dalam 60 km. Yanbu' ada 2, Yanbu' al-Bahar dengan Yanbu' an-Nakhl. Tuan-tuan, Yanbu' al-Bahar ni tepi pantai, Yanbu' an-Nakhl ni dekat tengah-tengah. Dua-dua jalan ni akhirnya berakhir di Luj. Nabi siapkan 150 orang daripada para sahabat. Nabi bagi bendera dekat Sayyidina Hamzah. Untuk apa? Untuk sekat dan tahan kafilah Abu Sufyan daripada masuk ke Syam untuk jual harta-harta orang Islam tadi. Ini peristiwa sebelum Badar. Sampai saya di satu kampung yang bernama Al-Ushairah di Yanbu' an-Nakhl. Ternyata Abu Sufyan dah lepah. Jadi tak dapat tahan. Apakah yang ini dikira ghazwah? Tak dikira. Dikira. Sebab Nabi dah siap bersama dengan para sahabat. Bahkan bendera telah dikibarkan untuk berada di jalan Allah Ta'ala. Jadi ini dikira ghazwah walaupun tak berlaku peperangan. Walaupun Abu Sufyan dah lepas, masih dikira sebagai ghazwah Al-Ushairah. Dia panggil Zul Ushairah. Ada peristiwa tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau Allah ni kami pergi hari tu, kalau tuan rajin tuan-tuan buka YouTube dan saya hari tu sampai kami ambil video tuan-tuan tu, ada tempat ditandakan petak, ditandakan tiang satu menandakan Nabi pernah salat di sini satu ketika dulu. Nabi sampai di situ, Nabi salat zuhur asar jama' di situ. Kami sampai pun elok waktu zuhur tuan. Suhu dalam kereta GMC tu 51 darjah Celsius. Saya duduk mesyuarat dengan kawan-kawan, nak turun tak mau turun. Ini masak kita turun ni. Dia kata rugi tak turun, dah sampai bismillah kita turun tuan. Turun tuan-tuan. Angin hak tiup tu pun dah panas.
Angin sikit punya kuat, suhu 51 darjah Celsius, kita hampak rida, kita letak handphone, letak batu sebab angin kuat. Solat zuhur, asar, jamaah. Habis solat, tuan-tuan angkat handphone, tengok-tengok tu dia overheat. Oh, baru saya tahu handphone kalau panas sangat ada tulis overheat. Sebelum ni tak nak tahu kan. Kita tak pernah guna handphone sampai panas. Tuan-tuan biasa guna handphone sampai panas mungkin tahu lah kot. Kita baru tahu. No, handphone kalau panas sangat ada overheat namanya. Tuan-tuan, di situ berlaku satu peristiwa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala. Ketika menunggu, ketika Nabi di situ, Sayyidina Ammar ibn Yasir, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu sedang melihat kabilah Bani Mudlij sedang gali pagi, duk tengok, tertidur dua sahabat ni. Sayyidina Ali tidur, Sayyidina Ammar pun tidur. Kata Sayyidina Ammar, aku dikejutkan dengan panggilan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ya Aba Tura, qum ya Aba Tura, qum ya Aba Tura. Wahai bapa tanah, bangkit. Wahai bapa tanah, wahai bapa tanah, bangkit. Daripada situ kata sebahagian ulama, Sayyidina Ali dikelar sebagai Abu Tura, bapa tanah. Sayyidina Ammar kata, aku bangun dan aku lihat Nabi sedang kejutkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan ketika Sayyidina Ali duduk, Nabi bersihkan wajah Sayyidina Ali. Nabi bersihkan wajah Sayyidina Ali. Nabi kata, wahai Ali, inginkah aku khabarkan kepada kamu dua manusia paling celaka? Tuan-tuan, Nabi kata yang pertama ialah Uhaymah, golongan yang membunuh untanya Nabi Saleh. Yang kedua, wahai Ali, ialah orang yang akan bunuh kamu nanti. Ketika itu Nabi rapatkan tangan Nabi ni di atas kepala Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Tuan-tuan, Nabi kalau sebut satu benda, benda tu akan jadi nanti. Bila Nabi sebut bahawa Sayyidina Ali akan dibunuh, maka pasti Sayyidina Ali akan mati dibunuh. Apakah perkara tu akan menyebabkan Sayyidina Ali makin kurang keluar jalan Allah, makin rasa tak mau, bahaya ni, mati kena bunuh. Dah, sikit pun tak mengurangkan jazbah Sayyidina Ali. Apakah Nabi tak sedih ketika menyampaikan berita tu kepada Sayyidina Ali? Bukan setakat sepupu Nabi, itulah menantu Nabi, itulah orang yang telah sentiasa berikan nyawa untuk Nabi, itulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu taala anhu. Nabi korbankan perasaan Nabi untuk ahli keluarga Nabi, tak apa. Ahli keluarga Nabi mati seorang-seorang pun tak apa. Tapi bukan umat ni tak dapat hidayah. Benda yang paling besar yang Nabi risaukan ialah kita semua. 1400 tahun yang lalu Nabi telah korbankan seluruh ahli keluarga Nabi. Apakah Nabi tak pedulikan mereka? Tak, Nabi sangat pedulikan mereka. Nabi nak maksud kehidupan mereka macam kehidupan Nabi. Disebutkan oleh Syekh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi di dalam satu riwayat di dalam kitab Hayatus Sahabah pada jilid yang ketiga, didatangkan kisah berkenaan Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang lapang sangat-sangat. Beritahu dekat isteri dia, wahai Fatimah ya binti Rasulullah, boleh tak pergi rumah Nabi, kot Nabi ada sikit makanan untuk kita. Tuan-tuan, rumah Nabi tak, rumah Sayyidina Ali tak mana? Rumah Nabi kita semua tahu. Dekat Masjid Nabawi, rumah Nabi tak mana? Ni dalam kubur Nabi lah ni lah. Tempat kubur Nabi tu, itulah rumah Nabi dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tempat Nabi ditanam tu, tempat Abu Bakar Siddiq ditanam tu, tempat Sayyidina Umar ditanam tu, di bawah kubah hijau tu, itu ialah rumah Sayyidina Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah. Kalaulah rumah tu menghadap ke arah Raudah, contoh tuan-tuan, ni kiblat depan, ni kiblat, tuan-tuan duduk dalam Raudah, jadi makam Nabi sebelah mana? Sana. Daripada 3 tiang, Ustuanah Wufud, Ustuanah Haras, Ustuanah Sarir, ada 3 tiang. 3 tiang tu ialah kawasan rumah Nabi dan Sayyidatuna Aisyah. Di sebelah kanan, kiri, minta maaf, kalau kita pandang belah kiri, itulah rumah Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra. Di belakang rumah Nabi, rumah siapa dia? Sayyidatuna Saudah, isteri nombor 2. Sebelah rumah Sayyidatuna Saudah, rumah siapa dia? Rumah Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah. Wafat Zainab muda, umur 25, Ummul Masakin. Maka Nabi letak Ummu Salamah lah rumah. Maka sebelah daripada rumah Sayyidina Ali, maksud rumah Ummu Salamah tu belakang rumah Sayyidina Ali lah. Tentu boleh faham kan, nampak kan? Rumah Rasulullah, rumah Sayyidina Ali. Belakang rumah Nabi, rumah Saudah. Belakang rumah Sayyidina Ali, rumah Ummu Salamah. Okey, rumah Sayyidina Ali menuju ke belakang. Di paling kiri ialah rumah Sayyidatuna Zainab binti Jahsh.
Lepas tu rumah Ummu Habibah. Lepas tu rumah Sayyidatuna Juwairiyah. Lepas tu rumah Sayyidatuna Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Lepas tu rumah Sayyidatuna Maimunah, isteri yang last kali Nabi nikahi ketika mana Nabi balik pada Umratul Qadha pada tahun ke-7 Hijrah pada bulan Zulqa'dah. Tuan-tuan, semua rumah isteri Nabi tentu. Satu saya tak sebut. Rumah siapa dia? Sayyidatuna Hafsah. Tak mana? Tuan-tuan, kita bagi salam kat Babu Salam. Kita masuk Babu Salam, lelaki lah, masuk bagi salam kan. Maka kita lalu pintu Babu Salam sana, kali ni Raudah Babu Salam sana, lalu sampai makam Rasulullah, betul. Jadi tuan-tuan nak bagi salam kat Nabi, kita akan berdiri dekat grill emas yang ada cop logo Rasulullah. Tuan-tuan akan berdiri, tuan-tuan akan bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Tuan-tuan akan buka ke kanan, ada logo Abu Bakar. Tuan-tuan bagi salam, Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah. Buka kanan lagi, tuan-tuan akan bagi salam pada Sayyidina Umar, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Tuan-tuan tengah berdiri kat mana? Tuan-tuan sedang berdiri di atas tapak rumah Sayyidatuna Hafsah binti Umar. Mana rumah Hafsah? Ni tempat laluan jalan. Tahun tu dulu tapak rumah Sayyidatuna Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi tuan-tuan, lepas ni lalu bagi salam, tuan-tuan kena rasa, oi aku dah diri atas rumah Sayyidatuna Hafsah ni. Ayat Quran dah turun tahun tu. Ayat Quran dah turun tahun tu. Surah Tahrim ayat nombor 1. Turun dekat mana? Rumah Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan. Yang panjang kalau cerita benda tu. Jadi tuan-tuan, rumah keluarga Nabi semua tahun tu. Jadi rumah sebelah Nabi, rumah Nabi lah rumah Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lapar itu, dia kata, wahai Fatimah, boleh tak pergi rumah Nabi kalau Nabi ada makanan sikit untuk kita. Sayyidatuna Fatimah pergi ketuk rumah Rasulullah. Nabi kata, hadza ladaq Fatimah, ni ketukan Fatimah ni, Nabi kata. Dia ketuk pada waktu yang tak biasa dia main ketuk rumah ni. Maknanya waktu-waktu time tu tak biasa Fatimah tu Zahra main ketuk rumah Nabi. Tuan-tuan kenal tak ketukan anak? Hak ni siapa ketuk, hak ni siapa ketuk, hak ni siapa ketuk. Mungkin sebahagian kenal. Ni ketuk macam nak reban pintu ni, kita tahu dah siapa ni. Hak ni ketuk tak dengar-dengar ni, kita tahu siapa ni ketuk. Dia ni ketuk ke apa dia ni? Mungkin kita kenal lah, tuan. Nabi SAW bukan setakat mengenali ketukan-ketukan para sahabat. Bahkan Nabi balik, Nabi pernah bertemu Bilal. Nabi kata, ya Bilal, bi arja amalin amaltahu fil Islam li'anni sami'tu khashfatik la'allak bayna yadayya fil jannah. Wahai Bilal, apa amalan yang paling cantik yang pernah kamu buat dalam Islam? Aku dengar tapak kasut kamu dalam syurga. Tapak kasut Bilal pun Nabi kenal bunyi lagu mana. Kita kena exhaust motor kawan kita. Dia balik tu rumah bangun atas. Dia modify exhaust tak tahu dia berbuluh ke apa, kalau pam. Dia balik satu kampung bangkit. Sebagian mungkin gitu. Nabi mengenal ketukan para sahabat. Macam mana orang tak sayang Nabi? Tuan-tuan, bila dibuka pintu, Ummu Aiman radhiyallahu anha buka pintu, ternyata Nabi SAW melihatnya masuk ila anak dia Fatimah Zahra. Belum sempat Nabi kata apa-apa, Sayyidatuna Fatimah cakap dulu. Sayyidatuna Fatimah kata, ya Rasulullah, innal malaikah ta'amuhum bitahlili wa tahmidi wa tasbihi ma ta'amuna. Wahai ayah, para malaikat makan dari tahlil, tahmid, tasbih. Kita makan apa ya? Kita punya segan nak beritahu lapar Nabi ni. Mai dengan keadaan berkias. Nabi dengar Fatimah Zahra cakap macam tu, Nabi tahu dah anak dia lapar ni. Nabi kata, ya Fatimah, ketahuilah rumah Nabi ni dah 30 hari berlalu langsung tak masak. Sebulan dah Nabi tak masak. Sebulan dah Nabi tak masak. Nabi lagi lapar. Tapi tadi kamu datang ni, tadi ada satu orang sahabat mai bawa kambing 5 ekor. Wahai Fatimah, kalau kamu nak, ambillah 5 ekor kambing tu bawa balik. Tapi tadi pun Jibril AS ada mengajarkan kepada aku 5 kalimah. Kalau kamu nak, aku nak ajak kamu 5 kalimah tu. Tuan-tuan mendengarkan apa yang Nabi kata, melupakan Sayyidatuna Fatimah Zahra kepada kelaparan dia. Mereka bila mendengar saja disebut apa perkara berkenaan akhirat, berkenaan ilmu, berkenaan Allah, mereka melupakan keresahan, kesusahan dunia. Kata Sayyidatuna Fatimah Zahra, ya Rasulullah, ajarkan apa yang diajarkan Jibril ya Rasulullah. Nabi kata, wahai Fatimah, bacalah ya awwalal awwalin
saya nak ajak kita baca ramai-ramai. Hadirkan hati kita seperti mana Sayyidatuna Fatimah Zahra dapat ilmu ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Begitu bahagia hati Fatimah Zahra dapat kalimah ni, berlari balik, tinggal semua kambing, tinggal semua sampai rumah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah kata, ya Fatimah, apa benda yang kamu bawa balik pada rumah Nabi? Apa yang kamu bawa balik pada rumah Nabi ya Fatimah? Fatimah kata, ya Ali, dhahabtu lid dunya wa ataitu bil akhirah. Tadi aku pergi tadi nak dapatkan dunia, lah ni aku bawa balik akhirat. Ali, aku bawa balik akhirat. Tuan-tuan, kalau kita macam mana? Akhirat apa balik juga, tapi dunia tu kenalah juga. Saya minta maaf tuan-tuan, ni pandangan kita. Kita masih lagi SDM cakap pun merasa nilai dunia tu kalau hilang tu, kita kehilangan, dan mereka tak rasa macam tu. Nabi didik mereka memandang dunia, sayup nampak negeri akhirat mata mereka. Ini didikan Nabi pada para sahabat ridwanullahi ajma'in. Sebab tu mereka sanggup bagi nyawa untuk agama tanpa berkira-kira dengan Allah, kerana mereka tahu Allah tak pernah berkira-kira dengan mereka dalam bagi apa-apa. Allah tak pernah berkira-kira dengan kita untuk bagi, tapi kadang-kadang saya ada berkira banyak sangat dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Ali kata apa? Sina Ali kata, wahai Fatimah, ketahuilah tak ada hari yang berlalu daripada kehidupan kamu melainkan inilah hari terbaik dalam kehidupan kamu. Inilah hari yang paling aku sayang pada kamu, wahai Fatimah. Maka bentuk ahli keluarga mereka dengan kerisauan Nabi. Tak ada ujian bebanan dunia menjadi beban untuk mereka, kerana sayup mata mereka mengingatkan jauh lebih dahsyat beban negeri akhirat. Tuan-tuan, dalam Hayatul Sahabah juga saya tutup dengan kisah ni. Satu kisah yang pendek. Dalam Hayatul Sahabah cerita kisah ni. Dalam kitab Az-Zuhud pun dia cerita kisah yang sama. Satu orang lelaki anak yatim, budak kecil anak yatim ni tuan-tuan, dia zaman Nabi SAW dia ditinggalkan oleh mak dia, ayah dia satu bidang tanah. Hari tu anak yatim ni buat keputusan bina tembok keliling tanah dia, tapi ada satu pokok dalam tanah dia tu bukan dia punya. Pokok tu jiran dia punya. Kita contoh, kita ada tanah, kan kita baik dengan jiran, kadang-kadang jiran pula pacak pokok musangking pula sebiji sebatang dalam tanah kita. Memang tanah tu tanah kita, tapi hak tanam pokok tu jiran sebelah. Dia duk kira pokok dia lupa dia tanam tanah kita. Setiap kali musangking berbuah, kita pula kena minta izin. Hang punya pokok dah berbuah ni, minta sebiji dua boleh? Patut dia minta izin kita tanam tanah kita. Tuan-tuan, zaman tu berlaku. Budak kecil ni tuan-tuan, anak dia, mak dia meninggal, ayah dia meninggal. Masa dia bina tembok, ada sebatang pokok milik jiran sebelah. Dia pergi jumpa jiran tu, dia kata, pakcik ni, pokok pakcik ni, saya nak bina tembok tutup tanah saya ni, pokok pakcik pula ada dalam ni, pakcik boleh tak kalau pakcik hadiah pokok ni kat saya? Dia kata, tak boleh ni pokok aku. Pakcik, letaklah harga saya beli pokok ni pun tak apa pakcik. Ini hak aku, ni milik aku takkan bagi, aku takkan jual. Dah, cukup. Tutup kes. Tuan-tuan, budak ni nak yatim, tak ada siapa dah dia nak sandar, nak cerita, melainkan Rasulullah. Dia pergi jumpa Nabi. Sampai kat Nabi, dia cerita tentang tanah dia, tentang pokok tadi. Nabi cukup faham perasaan anak yatim ni. Mak tak ada, ayah tak ada. Maka Nabi kata dekat anak ni, pergi panggil jiran kamu tu, beritahu aku nak jumpa. Budak ni pergi panggil jiran tadi, berubah muka jiran tadi. Kata, hang pasal pokok ni pun hang mengadu kat Nabi. Astaghfirullahalazim. Dia pergi sampai kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ada apa perkara ya Rasulullah? Aku dapat aduan, kata Nabi, daripada budak ni berkenaan pokok kamu. Dia nak bina tembok. Wahai fulan, bagilah pokok tu kat dia. Ya Rasulullah, tu pokok aku, mana boleh aku bagi kat dia? Kamu jual lah, letak harga, nanti dia beli. Itu hak aku, itu milik aku ya Rasulullah. Aku dah buat keputusan, aku takkan bagi kat dia, aku takkan jual kat dia. Dia bangun nak tinggalkan Nabi. Nabi SAW ni tuan-tuan, kesian dekat anak yatim ni. Nabi tahan lagi lelaki. Nabi kata, wahai fulan, sat, tunggu sat.
kalau kamu jual atau kalau kamu hadiahkan pokok ni pada anak ni, nescaya di akhirat nanti Allah akan tumbuhkan satu pokok untuk kamu dalam syurga. Kalau Nabi kata benda tu mesti jadi. Kalau Nabi kata pokok syurga, maka pokok syurga untuk dia. Tu kan dia pusing kat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, aku tak mau pokok syurga tu." Tak boleh buat apa kan? Ada orang yang memang bagilah cerita akhirat kat dia, dia nampak dunia tu dia pegang. Bukankah benda yang sama berlaku zaman kita lah ni? Akhirnya Nabi SAW tak boleh nak buat apa. Satu orang sahabat telah berdiri daripada para sahabat, kata, "Ya Rasulullah, seandainya aku beli pokok ni, aku hadiahkan pada anak ni, apakah tawaran yang sama juga pokok syurga tu untuk aku, ya Rasulullah?" Semua sahabat dah tengok lelaki ni. Siapa dia? Sayyidina Abu Dahdah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa dia sahabat tadi? Sayyidina Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, ni bukan cerita Abu Darda. Abu Darda tadi dengan Salman Al-Farisi. Ini Sayyidina Abu Dahdah radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, mungkin nama dia tak terkenal macam sahabat yang lain sebab Islam dia tak lama. Nabi kata tawaran yang sama untuk kamu, wahai Abu Dahdah. Tuan-tuan berlari dia pergi dekat lelaki ni. Dia kata, "Wahai fulan, kamu kenal aku?" Lelaki tu dia kata, "Wahai Abu Dahdah, siapa tak kenal kamu? Orang yang kaya di kota Madinah ni. Kamu ada tanah yang cukup luas. Ada 800-900 pokok dalam tanah kamu tu. Ada rumah sebiji, ada telaga dalam tanah tu. Siapa tak kenal kekayaan kamu? Wahai fulan, dengar sini betul-betul. Untuk satu pokok kamu aku tukarkan seluruh harta aku." Tuan-tuan, saya masa baca kisah ni, saya dah fikir sahabat ni macam mana sebenarnya. Kenapa dia tak bagin? Kot bagi 100 dengan 1 tu pun banyak dah. Tapi sahabat bila mana mereka mendengar janjinya Rasulullah, maka lupa mereka tentang dunia ni. Maka kata Abu Dahdah, "Seluruh harta aku tukar dengan pokok kamu ni." Satu orang sahabat bangkit, dia kata, "Ya Abu Dahdah, kamu ni betul ke tak betul ni? Seluruh harta kamu dengan pokok ni?" Allah. Abu Dahdah kata, "Wahai para sahabat, kalian semua saksi apa yang aku buat hari ni. Kamu semua saksi atas jual beli aku hari ni." Lelaki tadi setuju, ahli dunia. Lelaki tadi setuju. Maka ditukarkan seluruh harta Abu Dahdah dengan rumah, dengan telaga, dengan sebatang pokok dalam tanah anak yatim tadi. Selesai dia pusing kat anak yatim tadi. Sampai depan anak yatim tadi, dia kata, "Wahai anak, pokok ni sekarang pakcik hadiah untuk kamu." Terus dia pusing kat Nabi SAW. Dia berdiri, dia duduk di depan Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, apakah ada pokok yang dah tumbuh untuk aku sekarang dalam syurga?" Dia tak kata nanti lepas mati. Dia tak kata nanti dekat akhirat nanti. Dia kata, "Ya Rasulullah, apakah sekarang ni dah ada pokok tumbuh untuk aku dalam syurga?" Betapa gembiranya Nabi, betapa gembiranya Nabi. Nabi kata, "Kam min 'idqin ridahin ya Aba Dahdah, kam min 'idqin ridahin ya Aba Dahdah, kam min 'idqin ridahin ya Aba Dahdah." Berapa banyak pokok yang dah tumbuh untuk kamu dalam syurga, wahai Abu Dahdah. Berapa banyak pokok yang dah tumbuh untuk kamu dalam syurga, wahai Abu Dahdah. Berapa banyak pokok yang dah tumbuh untuk kamu dalam syurga, wahai Abu Dahdah. Nabi tak ulang sekali, Nabi tak ulang 2 kali, Nabi tak ulang 3 kali. Betapa gembiranya Nabi atas pengorbanan sahabatnya untuk agama. Nabi ulang sampai Abu Dahdah bangun dan tinggalkan Nabi SAW. Tepi mana? Dia balik rumah. Sampai rumah dia kata ke isteri dia, "Wahai Ummu Dahdah, keluar." Isteri katanya, "Wahai Abu Dahdah, kenapa ni?" "Wahai Ummu Dahdah, aku dah jual seluruh harta kita ni." Allah, kalau kita balik rumah beritahu kat isteri kita, "Abang dah jual seluruh harta." Apa agak-agak keluar tuan? Bini kita keluar ke lesung keluar atas kepala kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, bayangkan betapa mereka telah mempersiapkan ahli keluarga mereka untuk agama. Mereka kata, "Aku dah jual seluruh harta kita." Isteri dikata, "Kepada siapa wahai suamiku?" "Kepada Allah dan Rasul." "Kepada Allah dan Rasul." Tuan-tuan, bayangkan apa perkataan yang keluar daripada wanita salihah ni yang bersama dengan isteri dia pegang tangan ahli keluarga untuk masuk dalam syurga. Mereka kata, "Rabihal bai' ya Aba Dahdah, Rabihal bai' ya Aba Dahdah." Keuntungan yang menakjubkan. Apakah keuntungan ni wahai Abu Dahdah? Inilah yang dinamakan keuntungan, kerana takkan pernah rugi orang yang berniaga dengan Allah dan Rasul dia. Tuan-tuan, maka telah sempurnakan seluruh harta dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah selesai lepas tu? Dah.
Panggilan jihad. Panggilan jihad, kalau kita dah cukup dah kot, harta dah bagi di jalan Allah, syurga, nama kita naik pokok dalam syurga, apa lagi syak kita masuk syurga. Jadi cukup-cukup dah kot. Tuan-tuan, mungkin kita tarik handbrake, bukan sahabat, tuan. Sahabat tak pernah rasa puas dalam ketaatan. Sahabat tak pernah rasa cukup dalam pengorbanan. Ini sahabat, tuan-tuan. Kita cukup dah rasa, dah cukup dah tu, dah sembahyang 5 waktu, dah dakwah apa lagi, cukup lah tu kot. Dah bagi zakat dah, puas sedekah-sedekah lagi, cukup haul nanti aku bagilah zakat ni. Dah sedekah-sedekah, cukup dah. Dah hari tu dah bagi dah sedekah kat masjid ni. Masjid tak ada masjid tu, masjid ni dah bagi. Cukup. Tuan-tuan, kita dah puas hati untuk amal. Untuk akhirat puas hati dah, untuk dunia tak ada puas hati. Saya minta maaf, untuk dunia tak apa-apa hati. Kereta sebiji kan ada. Tambah lagi Alphard sebiji, nampak? Dah tambah lagi tu, renovate lagi rumah, renovate lagi. Seolah-olah kita nak ada rumah tu sampai bila-bila. Tuan-tuan, 100 tahun lepas kita semua tak ada kat sini. 100 tahun akan datang nanti pun kita semua takkan ada kat sini dah. Jadi kita pergi mana, tuan? Kita bukan duduk lama kat sini sangat. 100 tahun lepas dah berlalu dah, tuan. 100 tahun akan datang dengan cepat, nanti kita semua akan hilang pada dunia ni, tuan. Mana kita? Ni dalam ni, tuan. Apa yang sedang sebenarnya kita siapkan, ini yang Nabi risaukan. Ini yang Nabi tak boleh nak tidur, ini yang Nabi tak boleh nak tidur. Nabi tak kira apa yang Nabi lalu, tapi Nabi kira apa yang kita sedang lalu. Sebab tu Abu Dahdah, tuan-tuan, dalam satu peperangan Nabi telah melihat jasad Abu Dahdah terbujur syahid, tuan-tuan, meninggal syahid Abu Dahdah. Hari itu dah bagi harta di jalan Allah. Dalam perang ni telah syahid di jalan Allah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah alaih. Di kalangan orang yang beriman tu, yang benar janji mereka dengan Allah. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, sebahagian telah gugur dan syahid di jalan Allah. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, sebahagian mereka sedang menunggu untuk melunaskan janji yang sama. Kita semua tengah tunggu, tuan-tuan. Genggam janji tu supaya kita sampai destinasi yang sama macam para sahabat sampai. Bawa, pegang tangan ahli keluarga kita melangkah agar berselisih bahu dengan Nabi masuk dalam syurga nanti. Benda yang Nabi khawatirkan ada yang tergelincir di tebing-tebing api neraka. Wa ma badalu tabdila, sikit pun mereka tak berganjak daripada janji mereka dengan Allah. Sampai nyawa melayang mereka bagi untuk agama. Tuan-tuan, semoga Allah jadikan kita benteng untuk agama ni. Semoga Allah jadikan kita semua, khususnya tuan-tuan kat sini. Tuan-tuan banyak kerja Pulau Pinang ni, tuan-tuan. Kita kadang-kadang rasa selesa duduk kat masjid. Tuan-tuan, keluarlah pergi selesaan ni, pergi kat tepi-tepi jalan padang kota, tengok berapa ramai lagi orang yang kalau mati malam ni akan masuk neraka sampai bila-bila. Kerana iman mereka tak ada. Kalau Nabi ada lagi dengan kita, Nabi akan jalan, Nabi akan pergi jumpa orang umat ni untuk hadirkan mereka pada iman. Pasti Nabi akan sambung tangisan malam Nabi. Sayyidina Aisyah cuit Nabi, ya Rasulullah, doakan untuk aku. Nabi doa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara. Allah, ampunkan dosa Aisyah sebelum selepas. Aisyah radhiyallahu anha lompat kegembiraan. Nabi tanya, ya Aisyah, apakah kamu gembira dengan apa yang aku doakan tadi? Ya Rasulullah, siapa pun akan gembira kalau tu doa engkau pada mereka. Wahai Aisyah, ketahuilah inna hadhihi ad-da'wati lil ummati fi kulli salah. Inilah doa yang aku nak baca untuk umat aku setiap kali lepas aku habis salat. Wahai Aisyah, Nabi doakan untuk kita 1400 tahun yang lalu untuk keampunan Allah daripada dosa-dosa yang kita tak buat lagi. Lahir pun tak lagi, Nabi dah minta ampun dah. Semoga Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang sambung tangisan air mata Nabi, orang yang sambung dakwah Nabi, orang yang sambung kerisauan Nabi, orang yang ikut sempurna jejak kaki langkahan Nabi. Mungkin Nabi dah wafat zahir dia, tapi jangan wafatkan Nabi dalam kehidupan kita. Pandanglah dengan pandangan mata Nabi SAW. Jangan pandang orang dengan buruk. Nabi tengok Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, Nabi nampak jutaan hidayat di belakang dia. Tuan-tuan, tengoklah orang bukan Islam yang ada dekat depan tuan-tuan kat sini. Kalau dia masuk Islam, jutaan hidayat di sebalik dia. Cuma hari ni kita kena buat sesuatu supaya hidayat sampai pada dia melalui asbab kita. Tunjuklah akhlak yang paling baik, tunjuklah akhlak yang paling sempurna, akhlaknya Rasulullah, supaya hidup dalam diri kita. Jangan wafatkan Nabi dalam hati kita, jangan wafatkan Nabi dalam kehidupan kita.
Biar Nabi punya jasad dah wafat, tapi kehidupan Nabi hidup dalam kehidupan kita semua, insya-Allah. Semoga sikit perkongsian pada malam ni berkenaan dengan hayatun Nabi dan juga para sahabat ridwanullahi ajma'in menjadi asbab kebaikan untuk saya dan tuan-tuan semua pada malam ni. Sebelum saya tutup, ada beberapa perkara senak iklan. Yang pertama sekali, pada bulan 12 insya-Allah saya akan bawa satu jemaah untuk tunaikan umrah pada 4 hari bulan Disember, balik 13 ke 14 bulan Disember, awal bulan 12. Jadi tuan-tuan dan sekalian, siapa yang minat nak join sama-sama umrah dan jejak sirah dengan saya, insya-Allah ada kawan saya tunggu kat belakang, ada flyers yang boleh ambil. Apa-apa ada nombor boleh hubungi untuk tanya segala perkara. Yang kedua, ada sikitlah berkenaan dengan kitab Ibadur Rahman. Ini kitab saya susun sendiri daripada kisah kekeluargaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekeluargaan para sahabat, daripada silsilah keluarga para sahabat. Saya cuma himpunkan, bukan saya tulis. Saya bukan ulama, saya bukan siapa-siapa, tak pandai. Jadi saya ambil cedok-cedok daripada kitab-kitab besar, saya himpun sekali. Keluarga Hindun binti Utbah, apa siapa yang ada kaitan, saya himpun sekali, saya buat silsilah. Dan keluarga para sahabat supaya makin dekat kita dengan mereka, mengenali mereka seperti mana Nabi SAW mengenali mereka. Saya himpun ada doa, buku doa kecil ni lah. Saya himpunkan amalan-amalan zikir harian yang Nabi amalkan, sahabat amalkan dan para ulama anjurkan. Dan tuan-tuan boleh tengok nanti insya-Allah kat belakang buku ni pun dah last saya buat map Penang ni. Dan cetakan yang seterusnya tak tahu lagi bila nak cetak. Kira ni last yang akhir, dan lepas ni baru nak fikir cetak lain. Tuan-tuan boleh dapatkan nanti insya-Allah kat belakang. Semoga Allah Taala terima kita. Kita doa sikit, semoga amin. Dan tuan-tuan dan puan semua pada malam ni Allah Taala terima doa kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami, tolonglah pandang kami seperti mana dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Wahai Allah, sungguh Nabi dah tak ada dengan kami, para sahabat telah syahid, sebahagian besar daripada mereka meninggalkan kami dengan darah, air mata dan peluh mereka telah menjadi baja terhadap benih iman yang ada dalam hati-hati kami. Wahai Allah, kerana kelemahan kami, usaha atas iman kami, wahai Allah, benih itu menjadi makin layu, pokok keimanan menjadi makin lemah, wahai Allah, kerana kemaksiatan yang kadang-kadang kami tergelincir, wahai Allah. Tak pernah berhenti nikmat demi nikmat Kau bagi pada kami, lebih daripada doa-doa yang kami minta dalam doa kami. Wahai Allah, tolonglah ampunkan kami atas dosa-dosa yang kami buat. Wahai Allah, janganlah Kau jadikan asbab dosa-dosa ni kami makin jauh daripada Engkau dan akhirnya mati dalam keadaan yang begitu dibenci dan dimurkai oleh Engkau. Wahai Allah, kami angkat tangan kami yang berlumuran dengan dosa ni, mengetuk pintu rahmat dan keampunan Kau. Tolonglah ampunkan kami, wahai Allah. Ampunlah kami, wahai Allah. Ampunlah kami, wahai Allah. Ampun dosa mak ayah kami, wahai Allah. Sebahagian daripada mereka telah pergi dan tinggalkan kami. Kami belajar-belajar nak jadi anak yang saleh seperti mana disabdakan Nabi, waladan saleh yad'ulah. Kau tak akan tolak doa anak saleh, wahai Allah, untuk kedua ibu bapa mereka. Wahai Allah, kami belum saleh, kami belajar-belajar nak jadi saleh, wahai Allah. Tolonglah jangan tolak doa kami, wahai Allah. Tolonglah terima kami, wahai Allah. Kami tak mampu melihat walaupun sehiris luka di jari mereka, wahai Allah. Atas dunia ni mana mungkin kami mampu lihat. Kalaulah Kau seksa mereka, Kau campak mereka masuk api neraka di akhirat nanti, wahai Allah. Api yang akan hancurkan gunung ganang, api yang akan hancur batu-batu, api yang akan hancurkan apa saja yang mendekati dia, wahai Allah. Tolonglah selamatkan kami dan umat ini daripada api neraka, wahai Allah. Selamatkan kami dan umat ini daripada api neraka, wahai Allah. Hidayat untuk umat ini, wahai Allah. Hidayat untuk umat ini, wahai Allah. Nabi telah korbankan segala-galanya untuk hidayat, wahai Allah. Anak-anak Nabi mati untuk hidayat, wahai Allah. Para sahabat-sahabiah menjadi janda untuk hidayat, wahai Allah. Anak-anak sahabat menjadi yatim piatu untuk hidayat, wahai Allah. Hanya kerana hidayat inilah Nabi SAW sanggup melalui kesusahan mujahadah, wahai Allah. Nabi dah tak ada dengan kami, kami sambung kerja dakwah ni, wahai Allah. Banyak cacat, wahai Allah, banyak yang tak sempurna, wahai Allah. Kami belajar-belajar, wahai Allah. Janganlah Kau hukum kami atas kesalahan kami dalam kerja dakwah ni, wahai Allah. Tolonglah terima kami semua, wahai Allah. Zuriat keturunan kami untuk sambung kesibukan dakwahnya Nabi SAW, bagi hidayah kepada semua orang Pulau Pinang, wahai Allah. Bagi hidayah kepada semua orang Pulau Pinang yang belum Islam, wahai Allah. Bagilah taufik untuk orang Islam, wahai Allah, untuk hadir pada taubat terhadap semua dosa, wahai Allah. Wahai Allah, kami malu dengan Kau, wahai
Allah, kalau kami mati dengan daki dosa di akhirat nanti, wahai Allah, sungguh kau telah pisahkan kami dengan Nabi dengan benteng masa 1400 tahun yang cukup panjang, wahai Allah. Tolonglah jangan pisahkan kami lagi dengan Nabi di akhirat dengan benteng-benteng dosa yang kami buat, wahai Allah. Ampunkan dosa kami dan umat ni, wahai Allah. Tolonglah terima kami dan umat ni, wahai Allah. Wahai Allah, kami tak pandai nak doa, wahai Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dalam doa Nabi itu, kami minta dalam doa kami, wahai Allah, segala kebaikan yang Nabi minta hadir dan sempurnakanlah ke atas kami, wahai Allah. Apa Nabi minta jauh daripada doa Nabi, wabak penyakit, bala bencana, kebencian, permusuhan, wahai Allah, kau angkat dan jauhkanlah daripada kami, wahai Allah. Ada yang diuji dengan sakit, wahai Allah, kau sembuhkanlah. Ahli keluarga kami yang sakit, kau sembuhkanlah. Ada diuji masalah rezeki, kau lapangkanlah. Diuji masalah hutang, kau langsaikanlah. Ada diuji masalah rumah tangga, kau selesaikanlah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.